perkara yang mengikut reaktif, kita kena proaktif di dalam tindakan kita bagi mencapai kejayaan pilihan raya umum yang ke-13 dengan mempunyai keyakinan yang amat tinggi bahawa kita masih lagi mempunyai tenaga dan upaya untuk memerintah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Kita boleh panjangkan lagi soalan-soalan nanti untuk Datuk Seri lebih mendalamkan lagi persoalan itu tadi. Dan kita beri peluang seterusnya kepada Datuk Prof. Ramlah. Fenomena kebelakangan ini ialah kecenderungan setengah pihak yang seolah-olah melupakan sejarah yang menjadi asas pembinaan negara kita ini, yang diperjuangkan oleh UMNO. Ada pihak yang mempertikaikan sejarah pewujudan kontrak sosial yang diperjuangkan oleh UMNO dan Barisan Nasional Perikatan Pertikaian. Status Islam dalam perlembagaan, hak keistimewaan orang Melayu dan bumi putra, kedaulatan raja-raja Melayu pun sudah berani disentuh. Malah yang terkini, percubaan untuk memadamkan sejarah kezaliman komunis atas nama kemanusiaan. Jadi ini fenomena yang tanpa segan silu malah disebut sendiri, dibawa sendiri oleh rakan-rakan dalam komponen kita sendiri. Apa pandangan Datuk tentang pasal situasi ini? Boleh. Okey, terima kasih Datuk Mufti. Sebenarnya ini perkara yang sangat penting kita jawab. Sebenarnya kalau kita baca sejarah, ya, masalahnya orang tak suka sejarah. Dan masalahnya orang selalu kata sejarah ni adalah subjek yang terakhir. Saya nak cerita pengalaman sikit saya lah, boleh siapa tolong saya. Saya ni dah habis bekerja dekat Polis Siasat Melaka. Polis ini dah dijual pada satu syarikat baru untuk jadi sebuah universiti. Saya sekarang tengah cuba untuk balik ke universiti. Tapi saya ingat, saya ni orang kenal, orang sejarah, selalu bagi komen pihak kerajaan, selalu post khabar. Tapi bila nak minta kerja balik di universiti, tak ada siapa nak terima. Itulah kita pegang universiti ni nak keluar mata. Sebab saya fikir, apa nak jadi dengan kita? Kita banyak isu ni yang ditanya pada saya ni cukup bagus. Sebab saya ada jawapannya yang sebenarnya banyak orang tak tahu. Tapi saya nak diterima balik masuk universiti, tak ada peruntukan lah, ya, kita dah penuh orang lah. Padahal banyak institut-institut penyelidikan di universiti yang boleh serapkan saya. Tapi bayangkan, saya tidak dikendaki. Dan inilah masalah orang pandai di kepolisian. Saya kisah saya pandai lah kan. Masih berapa sendiri tak pula. Sebab tak ada orang nak masukkan dalam makul dan angkat. Tak, maksudnya sekarang saya Alhamdulillah umur saya 59 tahun. Sepatutnya pencen kalau ikut ni baru pencen lah setahun. Tapi sebab saya masuk golongan yang lama, maka 56, masuk 56 kena bunuh. Dan saya tak ada masalah kesihatan Alhamdulillah. Saya boleh menyumbang, bekerja, berfikir dan boleh tulis buku banyak-banyak pasal sejarah negara. Tapi tak ada siapa nak. Ini satu masalah ni, Datuk Seri, ya? Tak apalah. Itu kalau siapa nak tolong, nak masukkan saya balik universiti boleh, ya? Memang saya tengah cari kerja untuk masuk universiti, tapi tak apa. Mesti ingat, bukan senang nak jadi profesor. Dan bukan senang untuk orang tulis 14 buah buku single authorship macam saya. You tak ada rekod tu dalam. Yang ada saya ingat Profesor Asma. Ingat Profesor Asma. Saya terbit buku dengan Dewan Bahasa 8 buah buku dalam bahasa Melayu. Orang semua kata bahasa Melayu tak ada kelas, tapi saya rasa yang tak tahu sejarah orang Melayu, yang tak tahu tentang negara dia, bangsa dia, hak dia orang Melayu. Tapi itu kan orang Melayu malah nak baca. Sebab orang Melayu memang tak suka baca. Dia suka baca bloggers kan, dengan, atau dia suka baca SMS dengan bahasanya yang lintang bukang, dengan singkatan-singkatan perkataan rosak. Kesian Pendeta Allah Ramzak buat bahasa kita elok-elok, tapi generasi hari ini lintang bukang, dihancurkan bahasa Melayu. Tapi bagi kita itu moden dan itu satu perubahan. Ini salah fikir ni, songsang ni orang kita. Dia itu generasi muda. Tapi itulah menunjukkan bahawa kita lebih suka baca Inggeris, bahasa Inggeris daripada baca bahasa Melayu. Ya, itulah nasib penulis macam saya ni. Tapi masalah dia tak tahu sejarah bangsa dia. Okey, tak apa. Itu pun satu perkara strategi masa depan UMNO juga tu, mempertahankan bahasa Melayu. Kalau tidak nanti bahasa Melayu jadi bahasa kampungan. Saya ingat dulu Datuk Wan Jaafar, ya, ini pengasas UMNO dalam tahun 30-an, masa dia menjadi pengarang Warta Melaya.
base-nya di North Bridge Road, Singapore. Salah satu perkara yang dia perjuangkan dalam tahun 34 ialah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan. Dia cadangkan supaya semua pendidikan asas dalam bahasa Melayu. Bila masuk menengah semua buat dalam bahasa Inggeris, semua orang gelakkan. Sebab dia kata bahasa Inggeris bahasa dunia, tetapi kita kena kuatkan asas bahasa Melayu, kebudayaan Melayu kepada semua anak-anak muda, supaya mereka ada asas kuat tentang bangsa dia, dan bila dia kenal bahasa lain, dia tidak akan goyah. Itu kata dia, idea dia. Tapi saya rasa dia betul. Sebab hari ini kita balik mengajar dalam bahasa Inggeris untuk subjek sains dan matematik. Setelah kita 45 tahun kita bersusah payah mencipta macam-macam terminologi dalam sains, dalam bahasa Melayu, sekarang kita balik pada bahasa Inggeris. So, jadi kita ni itulah, itu isu lain lah. Saya tak nak sentuh jadi isu lain kan. Tapi itu salah satu menyebabkan UMNO juga dicabar sekarang. Ya, ini salah satu sebab kenapa UMNO kita dilihat tidak lagi memperjuangkan dasar kebangsaan negara. Ini kena cakap terus terang ni, ya. Tapi sekarang saya percaya di bawah Tan Sri Muhyiddin, benda ni sedang dihalusi. Saya anggap semuanya positif lah untuk pulihkan balik imej UMNO. Sebab ini soal pendidikan dan soal bahasa. Tapi saya nak jawab soalan Datuk Firdaus tadi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca sejarah, saya baru rujuk balik, baca balik sebuah buku yang ditulis oleh Chia Pung Ting, ya, seorang profesor yang mula-mula sekali, orang bukan Melayu, profesor USM sekarang dah pencen, yang saya pun tak dengar kabar beritanya lagi apa yang dia buat, tapi dia adalah seorang pemikir orang bukan Melayu yang hebat. Dalam PhD-nya dia menulis untuk menjawab soalan Cimping kali ini. Saya terus ke Cimping sebab ini isu hangat sekarang. Dia menulis bahawa sebenarnya Parti Komunis Melayu yang pada masa itu dia punya setiausaha pertama ialah Loy-Tek. Tetapi Loy-Tek ni telah mendidik Cimping dan akhirnya serahkan, bukan serah, bila Loy-Tek lari daripada PKM, dia serah jawatan setiausaha agung tu pada Cimping. Cimping lah orang kata yang telah merancang strategi Parti Komunis Melayu untuk mengambil alih, membuat perdita, melawan British, lawan gaji-gaji Melayu, lawan orang Melayu, untuk jadikan negara ini sebagai sebuah republik komunis di bawah kuasa Mao Zedong sebagai jajahan ke-20 China. Ya, ini perkara yang memang dah ada dalam dasar PKM atau MCP, Malaysian Communist Party, yang dibuat pada tahun 48. Dan inilah yang mereka telah lakukan bila mereka mengangkat senjata dalam tahun 48 bulan Jun, 18 Jun, ya, 1948 bila dipulih negeri dan kita buat darurat, British buat darurat. Maknanya tuan-tuan, apabila British tarik balik Malayan Union dan memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu dan memasukkan semula atau memberi semula semua perkara yang telah dimiliki oleh orang-orang Melayu sebagai pengasas tamadun Tanah Melayu, sekarang namanya Malaysia, Semenanjung Malaysia atau Malaysia apa kita kata Barat, ya. Dia telah, kita kata, apabila British bersetuju dengan Raja-Raja Melayu untuk cabut Malayan Union, kenalkan persekutuan, naikkan semula Raja-Raja kita ke atas tahta dan memberi semula hak Melayu sebagai pribumi seperti sebelum 1945, maka itulah sebabnya Parti Komunis Melayu mengangkat senjata kerana dia telah gagal untuk memenuhi cita-citanya menjadikan Tanah Melayu sebagai jajahan komunis. Itulah sebab sebenarnya mengapa Parti Komunis Melayu telah menjadi musuh bukan saja kepada British, kepada seluruh Raja Melayu dan juga orang-orang Melayu. Sebab itulah yang masuk polis banyak, jadi home guard, jadi apa kita kata, macam-macam buatannya, semuanya dalam pasukan 136 semuanya adalah orang-orang Melayu. So maknanya sebab dia melihat bahawa orang Melayu melihat bahawa mereka yang dicabar sebagai kerana Parti Komunis Melayu mahu jadikan ini sebagai tanah jajahan takluknya. Seperti juga British, ya, yang menjadikan kita jajahan takluk, maka komunis juga begitu. Jadi sebab itulah dalam masa pemerintahan 13 hari Parti Komunis Melayu, penyiksaan telah dibuat, pembunuhan telah dibuat, dan semuanya Parti Komunis Melayu salahkan orang Melayu kerana menyokong Jepun, tetapi sebenarnya ialah untuk membunuh semua cedik pandai Melayu pada masa itu, penghulu-penghulu dan juga ketua-ketua kampung dan juga orang-orang yang hebat supaya Parti Komunis Melayu boleh berkuasa. Dan dia dibantu bersekongkol dengan Parti Kiri Melayu, iaitu Malay Nationalist Party, pimpinan Ahmad Mustama, Dr. Baharudin, Isa Haji Muhammad. Tapi mereka ini bukan komunis, tapi mereka bekerjasama dengan Parti Komunis Melayu menentang kerajaan secara subversif dalam hutan. Itulah sebab Samsia Paki masuk hutan, Isa Haji Muhammad tak masuk hutan, Musa Ahmad masuk hutan. Kemudian itu kita kata Wahid Anwar dan ramai lagi orang-orang kiri yang tidak bersetuju dengan apa UMNO telah masuk ke hutan dan mereka menjadi penyokong Parti Komunis Melayu. Mereka bukan komunis tetapi mereka jadi penyokong dan berjuang di dalam hutan. Jadi dalam keadaan ini kita dapati apabila saya jumpa Rashid Maidin, ya, di Weng sana, ya,
event selepas dia